Okay, Assalamualaikum. Jumpa lagi. Kali ini saya nak membawa topik COVID dan kategori-kategori COVID lah untuk anda faham supaya anda tahulah apa nak buat ya. Jadi sebelum saya mula, nama saya Rafidah binti Abdullah, pakar perunding perubatan dan sila like saya punya akaun YouTube ini ya. Dan juga subscribe supaya anda dapat maklumat daripada saya secepat mungkin lah bila saya hasilkan video-video. Yang biasa saya buat adalah video-video tentang perubatan ya. Jadi saya nak cerita sikit lah pasal kategori COVID-19 ni secara orang kata layman lah ya. COVID-19 ni ada 5 kategori jika anda dapat jangkitan. Okey, kategori pertama, kategori 1. Kategori 1 ni anda tak rasa apa-apa langsung. Maknanya anda asymptomatic, anda tak rasa apa. Mesti anda tanya kan macam mana pula anda tahu pula anda ada COVID. Itu adalah bila anda buat ujian saringan. Ya, katalah anda nak pergi mana-mana, anda buat ujian, positif. Ataupun anda adalah kontak rapat sesiapa, jadi KKM panggil anda buat ujian ataupun anda sendiri pergi ke klinik buat ujian, anda positif. Jadi itu adalah kira anda asymptomatic ataupun kategori 1 ya. Jadi apa anda nak buat kategori 1 ni? Kalau kategori 1 biasanya hari anda dapat keputusan tu 10 hari daripada hari yang itu, kita panggil day 1 sampai day 10 ya, anda kena duduk diasingkan di rumah, maknanya duduk rumah senyap-senyap lah jangan campur-campur dengan orang lain, sebab masa tu walaupun anda tak ada simptom, anda boleh memberi jangkitan itu kepada orang lain ya. Okey, itu kategori 1. Kebanyakannya kategori inilah anda tak rasa apa-apa, sebab tu penyakit ni boleh menular dengan cepat. Okey, lepas tu kita masuk kepada kategori 2, iaitu bila anda ada simptom-simptom macam virus ya. Kita sedia maklum SARS-CoV-2 ni, COVID-19 ni ya, kita panggil secara singkatannya adalah macam virus sahaja ya, virus. Jadi macam biasalah anda akan ada demam-demam, anda mungkin rasa sema sikit, batuk, anda rasa penat-penat, lesu, anda mungkin ada berak cair ya, cirit-birit sikit, dan anda akan hilang deria bau. Dari bau tu antara beberapa simptomnya ya. Jadi simptom kalau anda kategori 2, anda kemungkinan anda alhamdulillah anda tak ada, mungkin boleh jadi kategori boleh naik, tapi anda kebiasaannya tidak ada masalah juga ya kalau anda stay dalam kategori 2. Jadi apa anda nak buat? Anda kena kekalkan hidrasi badan ya, anda juga asingkan diri anda ya. Jadi bila katanya anda ada simptom ini, anda risau ya, terutamanya yang hilang deria bau tu, anda pergi ke klinik dan anda cek anda positif lah. Saya bagi contoh. Jadi 10 hari pengasingan daripada hari pertama anda dapat simptom tersebut. Maknanya bila anda terasa demam atau batuk tu, anda kira hari pertama. Jadi 10 hari daripada hari pertama tu anda perlu asingkan diri anda. Ada yang tanya pula, adakah anda perlu cek lagi anda punya swab test? Semua tu tak perlu. Jadi bila anda dah stabil 10 hari, insyaAllah anda boleh keluarlah ya, ataupun keluar dari pengasingan tersebut. Okey, masa awal-awal dulu mungkin kita asingkan di tempat lain ya, macam anda tengok kita masuk dalam hospital, pusat kuarantin dan sebagainya. Tapi masa sekarang mungkin agak penuh lah pusat kuarantin tersebut. Jadi mungkin lebih baik adalah anda jaga diri anda sendiri di rumah ya, jaga asingkan diri anda daripada ahli-ahli keluarga lain ya, dan ahli-ahli keluarga lain anda tu dah jadi kira PUI lah juga ya. Jika boleh, eloklah mereka pergi swab test juga. Tapi kalau tak pun tak apa, maknanya mereka perlu asingkan diri juga 10 hari daripada hari last contact dengan anda. Okey, itu kategori 2. Kategori 3, okey, soalannya macam mana anda nak tahu anda tu dah jadi kategori 3? Okey, kategori 3 ni bila anda buat x-ray, anda nampak ada tumpuk-tumpuk situ, maknanya anda adalah jangkitan kuman tu dah masuk dalam paru-paru, daripada jangkitan kat sini dah masuk ke dalam paru-paru. Ya, kalau anda tak buat x-ray, mungkin sukar untuk tahu anda ada kategori 3. Tapi simptom dia adalah lebih teruk daripada kategori 2. So saya bagi contoh kalau anda demam tu terlampau kuat, tak habis-habis ya, kan kalau 2-3 hari je, itu biasalah kan macam demam biasa. Kalau dah lama, tinggi sangat, anda jadi penat, anda muntah, tak larat, tak boleh bangun, jadi sesak nafas, sakit dada, itu kita panggil red flag lah. Simptom-simptom ni semua adalah menandakan mungkin jangkitan tu lebih teruk daripada apa yang
anda ada. Okey, macam mana kita nak tahu kategori 2 tu je jadi kategori 3 ya? Maksud dia bila seseorang tu, kalau kategori 2 tu dia demam kejap je. Tapi bila seseorang tu demam tak berhenti-henti, makin teruk, makin tinggi, lepas tu dah mula sakit dada, sesak nafas, sakit waik, cerit-berit yang teruk, ataupun dah rasa penat, lesu, nak bangun atas daripada katil pun susah, dan muntah-muntah, ya batuk, macam-macam yang dah teruk sangat, dan yang tidak sedar diri, dan juga yang anda tengok walaupun anda minum ke kencing, jumlah kencing anda tu dah macam kurang ataupun pekat ya, dan maknanya anda dah tak larat sangat. Itu kemungkinan besar anda dah masuk kategori 3. Bila anda datang ke hospital, mungkin anda ataupun mana-mana anda buat X-ray dan memang nampak tumpuk-tumpuk di sana. Jadi ini adalah kalau anda ada banyak komorbiditi, mungkin ada berisiko di sini, kemungkinan lanjut untuk ke kategori 4 dan 5 tu adalah lebih tinggi ya. Tapi kalau orang yang muda biasanya tidak ada masalah sangat lah ya. Walau bagaimanapun ada jugalah ya kita baca ya kategori 1, 2, 3 orang buat apa dia periksa oksigen oksigen dalam darah yang dibeli monitor, kita panggil saturation device. Saya tengok ramai orang dah beli daripada kedai-kedai macam-macam ya, tapi saya nak ingatkan juga kadang-kadang monitor yang kita beli itu bukannya dah didaftar ya, dengan Kementerian Kesihatan ataupun MDA Medical Device Authority. Jadi mungkin yang tidak didaftar atau ada nombor MDA itu mungkin tidak berapa tepat ya. Jadi hati-hati juga kalau anda nak beli daripada farmasi yang banyak yang beli dah sekarang yang murah daripada online dan sebagainya, tapi tak semestinya monitor tu tepat ya, jadi hati-hati di situ. Yang kita nak elakkannya adalah ketiga jadi keempat ya, kategori 4, iaitu bila kategori 4 anda dah ada paru-paru tu ada tumpuk-tumpuk ataupun jangkitan dalam paru-paru panggil pneumonia, dan jangkitan keempat tu ialah bila anda memerlukan oksigen. Ya, jadi maksud dia bila masa dalam kategori 4 tu oksigen dalam badan anda sangat kurang. Ya, tapi dalam COVID-19 ni dia ada entiti yang kita panggil happy hypoxia happy hypoxia. Mungkin anda ada lihat kataan tu di media online dan sebagainya. Bila dalam fasa tersebut anda mungkin oksigen kurang tapi anda tak rasa sesak nafas ya, anda rasa macam penat biasa je ya. Itu yang mendatangkan masalah sebenarnya, sebab kandungan oksigen anda dalam badan rendah sangat dan ia adalah telah affect ataupun telah menyebabkan organ-organ anda affected, organ-organ lain anda affected walaupun anda tak perasan. Anda mungkin jadi tak perasan sebab dia tak rasa sangat, dia tak rasa sesak nafas sangat dan sebagainya. Itu yang keunikan ciri COVID-19 kategori 4 ini. Ini sebenarnya bahaya, sebab tu lah orang suruh kita beli yang oksigen dalam nak tengok oksigen dalam darah tu supaya kita dapat pick up, kita dapat tahu kita fasa nak masuk fasa 4 ni dan memerlukan rawatan oksigen dan perlukan hospital, dan tidak sampai dah teruk baru nak sampai baru nak pergi hospital. Itulah tujuan oxygen saturation tu, bukan benda lain ya. Jadi yang ini sangat penting, dan kategori 4 memang kena pergi hospital sebab anda berisiko untuk jadi kategori 5 dan anda juga memerlukan bantuan oksigen ya. Kemungkinan rawatan-rawatan ada banyak khusus yang perlu diberi semasa itu. Contohnya steroid dan sebagainya. So doktor yang merawat memang mungkin perlu masuk hospital, dan ini yang masalah jugalah, anda perlu tahu bila anda masuk hospital, kalau anda ada sesak nafas ataupun masalah batuk dan sebagainya, anda akan diasingkan dan anda tidak boleh ada orang-orang melawat langsung jadi kena faham di situ. Dan walaupun anda diasingkan tapi anda juga berisiko untuk dapat kuman-kuman lain termasuk jangkitan COVID itu sendiri. Kalau anda diasingkan walaupun anda COVID negatif, mungkin anda berisiko juga sebab ward tu sendiri adalah ward yang orang-orang yang berisiko jadi COVID jadi mereka-mereka yang ada sesak nafas, batuk-batuk, demam-demam, cerit-berit dan sebagainya kemungkinan akan dimasukkan ke ward kita panggil SARI ya. Jadi ini kalau boleh kita nak elakkan lah, tapi walau bagaimanapun kalau anda dah tak larat mesti datang ke hospital jangan tunggu di rumah pula. Sebabnya kalau anda dah sampai kategori 5 itu sangat bahaya ya. Kebanyakan kategori 5
dah memerlukan bantuan pernafasan dan organ-organ lain sudah orang kata shutdown, ya, organ-organ lain telah dapat komplikasi itu. Jadi komplikasi ni sukar, ya, dan risiko maut tu sangat tinggi di situ. Ada yang memerlukan bantuan pernafasan, ada yang ditempatkan di kecemasan, di ward-ward hospital. Sudah sedia maklum, ya, unit rawatan terapi di hospital di Malaysia sudah banyak sakitnya. Jadi walau bagaimanapun kita dah buka bantuan pernafasan dan rawatan-rawatan di ward-ward biasa dan tempat-tempat lain. Jadi jangan risau sangat di situ. Walau bagaimanapun, bila dah sampai kategori 5 ni, risiko anda sangat-sangat tinggi lah untuk maut, ya. Terutamanya yang ada banyak-banyak komorbid. Sebab tu kita galakkan orang yang tua, orang yang ada masalah kesihatan perlu vaksin. Itu sangat penting sebab vaksin ni mengurangkan risiko anda masuk hospital dan mengurangkan risiko anda mendapat jangkitan yang teruk sampai kategori 4-5 macam ni. Jadi itu hanya salah satu yang telah terbukti untuk mencegah jangkitan ini, dan satu lagi adalah jaga SOP anda. Jadi walau bagaimanapun, bila dah sampai kategori 5 ni memang risiko sangat teruk lah, ya. Kemungkinan anda memerlukan rawatan seperti dialisis, ataupun mungkin anda terlampau tenat dan kita pun tak boleh nak beri rawatan seperti dialisis sebagainya. Tengok keadaan masa tu. Jadi kena fahamlah bila dah sampai kategori 5 ni memang agak sukar lah untuk orang kata memberi untuk baik pulih seperti sedia kala, ya, sebab komplikasi-komplikasi COVID ni sangat banyak, ya, sangat-sangat banyak. Mungkin selepas ini saya perlu beri cerita baliklah apa dia komplikasi COVID. Walaupun anda baik ataupun baik daripada jangkitan COVID semasa anda dapat COVID tersebut, tak semestinya masa dapat anda tidak dapat komplikasi, ya. Ada juga yang muda-muda saya tengok sekarang, walaupun kita dah kata orang 10 hari dah kuarantin dah baik, tak ada masalah, mungkin hari-hari 14, hari yang ke-15 dapat komplikasi yang terus kena datang hospital, terus masuk ke kategori 5. Jadi benda-benda ni memang serius lah, saya tengok lah teruk sangat. Jadi saya ingatkan kembali sebelum saya akhiri di sini, jaga SOP, daftar, dapatkan vaksin. Kalau belum pun, kalau anda belum lagi, anda perlu berjaga-jaga. Nasihatkan orang-orang yang ada banyak komorbid, ibu bapa anda dan sebagainya, untuk daftar dan dapatkan vaksin secepat mungkin. Dan kita harap kerajaan kita akan dapat memberi vaksin dengan kadar yang laju lah, yang saya nampak 2-3 hari yang lepas ni mereka dah agak laju sedikit. Jadi harap lebih ramai kita harap-harap lebih ramai rakyat Malaysia dapat divaksinasi. Jadi kita pun dapat herd immunity, ya. Kita nak kurang-kurangnya 80% rakyat kita divaksinasi. Kalau tidak, kita tak akan keluar dari kemelut COVID-19 ini. Jadi dengan itu saya ucapkan terima kasih kerana mendengar. InsyaAllah lepas ini saya akan buat lagi video-video berkenaan COVID-19 untuk memberi maklumat kepada anda semua supaya anda tahu apa sebenarnya COVID-19 tersebut. Dengan itu terima kasih. Assalamualaikum.